KPM. Wah, macam-macam jenis ikan ada lah. Penyu pun ada. Wah, ikan cantik ah. Belang-belang ikan ni. Wah, cantiknya. Ustazah. Ustazah buat apa kat sini? Ni saya duk tengok ciptaan Allah Ta'ala ni ada ikan, ada penyu. Cantik sangat, subhanallah. Oh, kiranya lepas ni kita akan belajar tentang ni lah ni. Ya, betul. Ya, betul. Oh, kalau macam tu Ustazah rasa tak sabar dah. Apa kata jom kita ke kelas sekarang? Boleh. Kita ke Okey. kelas untuk belajar apa topik kita hari ni. Nanti kita akan tahu lepas tanya. Ya, okey dah. Jom. Jom. Okey, jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke slot tahap 1 bersama dengan saya Lokman Hakim. Tapi sebelum tu macam biasa, di mana jua kita berada, ke mana pun kita pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP dengan memakai pelitup separuh muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal dan paling penting terus pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Baiklah, hari ini kita nak belajar tentang satu mata pelajaran yang sangat menarik, iaitu pendidikan Islam. Berkenaan tentang Allah Al-Alim dan juga Allah itu Al-Hakim. Apakah maksud Al-Alim? Apakah maksud Al-Hakim? Ini semua akan kita belajar bersama dengan ustazah kita yang cukup luar biasa pengalamannya. Tak lain tak bukan Ustazah Amirah dan juga Ustazah Rahmah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustazah sekalian? Alhamdulillah, baik. Amboi, cantik benar hari ini ya. kasih. Baik Ustazah, sebelum kita nak sembang lebih panjang, apa kata kita buat SOP dulu? Okey, boleh. Silakan. Saya dululah, boleh? Okey, Ustazah Amirah dahulu. Yang kedua mungkin lepas tu, Ustazah saya dulu dulu lah. pakai. Okey. Okey, sebab kadang-kadang kita pegang macam-macam. Jadi mudah-mudahan bila kita pakai cecair pembasmi kuman dapat menjaga kita daripada dijangkiti wabak COVID-19. Baik Ustazah. Saya difahamkan kita tidak bertiga. Ya, Kita bersama dengan murid-murid yang lain dalam talian. Jadi apa kata jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid dalam talian kita? Itu dia, adik-adik kita. Comel-comel lah. Baik. Okey, boleh tak kenalkan nama? Bermula dengan adik Sarah. Kenalkan nama dan dari sekolah yang mana? Silakan adik Sarah. Sarah ada dua. Sarah Okey, siapa? okey, Sarah Dayana. Oh, ada dua ya? Dia. Okey, Sarah Dayana dahulu. Assalamualaikum, nama saya Sarah Dayana binti Sairi. Nama panggilan saya Dayana. Saya dari SD Seripaka, Dungun, Terengganu. Okey, terima kasih kepada Sarah Dayana Comel, adik Sarah kita ya. Seterusnya kita ada Adam Naufal. Kenalkan nama dan dari sekolah yang mana? Saya Adam Naufal bin Zulhairi dari sekolah SKPP 51 Putrajaya. Ya, Nama okey. panggilan saya Naufal. Okey, baik. Terima kasih kepada Naufal sudi bersama dengan kita pada hari ini. Seterusnya Adam Rafael. Wah, kita ada dua Adam, dua Sarah Ustazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Adam Rafael bin Zulhairi. Saya sekolah dari Sekolah Kebangsaan SKPP 51 Putrajaya. Nama panggilan saya Rafael. Ya, Adam Rafael kembar dengan Adam Naufal ya? Ya. Ya, betul.
Patutlah mukanya sama. Baju je berbeza. Siapa yang abang, siapa yang adik? Naufal abang ke Rafael yang abang? Cepat. Abang. Okey, Naufal abang, Rafael adik lah ya. Okey, terima kasih kepada kembar kita. Seterusnya kita ada Nurhani. Silakan Nurhani. Assalamualaikum. Nama saya Nurhani Edrina binti Faris. Nama panggilan saya Edrina. Saya dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Pritin 111. Okey, alah comel lah adik Hani kita kan. Diorang pula tengok. Baik, seterusnya Ain Umairah. Kenalkan nama dan dari sekolah yang mana? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ain Umairah binti Muhammad Nahafizan. Saya dari Sekolah SK Putrajaya Presi 162. Boleh panggil saya Ain. Okey, baik. Terima kasih kepada Ain. Seterusnya yang terakhir, Sarah Adilia. Silakan. Assalamualaikum semua. Nama saya Sarah Edilia binti Muhammad Ridwan dari SK Sungai Udang Melaka. Boleh panggil saya Sarah. Okey, baik. Terima kasih kepada semua 6 murid dalam talian kita yang sudi bersama dengan kita pada hari ini dan juga anda yang menonton dari rumah. Baik, Ustazah. Hari ini kita nak belajar tentang apa? Kalau kita lihat pendidikan Islam ni satu mata pelajaran yang sangat luas. Jadi, Ustazah Rahmah, apakah yang akan kita fokuskan pada hari ini? Baiklah, insya-Allah murid-murid, pada hari ini kita akan fokuskan tentang pengertian Allah Al-Alim, pengertian Allah Al-Hakim, bukti Allah Al-Alim dan Al-Hakim, kesan-kesan beriman dengan Allah Al-Alim dan juga Al-Hakim, insya-Allah. Okey, dan ramai juga bertanya apakah kaitan kita punya gimmick tadi kan? Kita tengok ikan, tengok penyu dengan mata pelajaran yang akan kita belajar pada hari ini. Ustazah Amirah. Okey, kaitan dia dengan ciptaan Allah tu kita dapat mengetahui apa ni ciptaan-ciptaan Allah, bukti Allah itu Al-Alim dan Al-Hakim. Itulah kaitan dia tadi. Nak tahu Allah Al-Alim tu dengan Allah Al-Hakim, dengan kepelbagaian binatang, kepelbagaian haiwan. Ya, kita akan lebih mengenali Allah Subhanahu Wa Taala melalui penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Ustazah, saya yakin dan pasti ramai tak sabar untuk mulakan kelas bersama dengan Ustazah Rahmah dan juga Ustazah Amirah. Tetapi kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot tahap 1. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustazah Amirah dan juga Ustazah Rahmah dalam slot tahap 1 bersama dengan murid-murid dalam talian kita. Bagaimana setakat ni murid-murid kita? Boleh kita teruskan? Kalau boleh tunjuk sikit. Boleh macam ni. Okey, nampak semangat murid-murid dalam talian kita. Baik Ustazah, kita nak fokuskan kepada Al-Alim dan juga Al-Hakim. Jadi yang pertamanya kita nak tahu dahulu apakah maksud Al-Alim dan apakah maksud Al-Hakim. Silakan Ustazah Rahmah. Okey, terima kasih. Baiklah murid-murid, kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan pengertian Al-Alim. Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Alim? Nama Allah Al-Alim bermaksud Allah Maha mengetahui setiap sesuatu secara terperinci, yakni tiada sesuatu pun tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bermaksud apa saja yang terjadi di dalam dunia ini, di dalam alam ini, semuanya di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada satu pun yang terlepas yang Allah tak tahu. Kita pergi kepada contoh yang terlebih terperinci. Contohnya, apabila awak berada di dalam kandungan ibu awak selama 9 bulan,
Apa yang terjadi daripada hari pertama awak berada di dalam kandungan ibu awak sehinggalah bulan yang ke-9. Berapa kali awak bergerak, awak sihat ke tak sihat, semuanya berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Ustazah beri contoh yang kecil lagi, iaitu keadaan sebutir pasir di dasar lautan. Awak bayangkan sebutir pasir yang kecil tu, yang halus tu, dia bergerak di dalam laut, semuanya di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berapa banyak butir pasir dekat dalam laut? Berapa banyak butir pasir di dalam lautan dan di dalam dunia? Semuanya berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada berapa banyak butir bintang di langit? Allah Ta'ala tahu. Awak tahu? Awak mesti tak tahu. Betul kan? Sebab pengetahuan kita terbatas. Contohnya, murid-murid mesti suka bela kucing kan? Dekat kucing, ada bulu dia. Ada berapa banyak bulu kucing? Tak Murid-murid terkira, tahu Ustazah. ke? Tak tahu kan? Banyak sangat tu. Banyak sangat, tak terkira. Jadi, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Ada berapa banyak helai daun di dunia ini, di alam ini. Kita tak tahu ada berapa banyak. Tetapi Allah Ta'ala Maha mengetahui. Okey, itu ialah contoh bagi Allah Al-Alim, iaitu Allah Maha mengetahui. Tiada batas tentang pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi pengetahuan manusia sangat terbatas. Okey. Baiklah, kita teruskan lagi dengan Allah Al-Hakim. Nama Allah Al-Hakim bermaksud Allah Maha Bijaksana, iaitu mencipta dan mentadbir alam ini. Setiap ciptaannya mengandungi hikmah, faedah dan tujuan. Apa saja yang Allah ciptakan di dunia ini semuanya ada tujuan, ada sebab. Tak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Sebagai contoh, lebah. Lebah kalau gigit kita sakit kan? Sakit, Ustazah. Tetapi apa manfaat dia dalam kehidupan? Dia boleh menghasilkan madu yang boleh kita gunakan untuk perubatan dan juga makanan. Okey, kita pergi contoh yang lain pula, haiwan yang lain. Contohnya semut. Semut pun kalau gigit kita sakit kan? Sakit, Ustazah. Okey. Tapi semut ni berfungsi sebagai apa? Contohnya ada sisa makanan yang tak habis. Jadi sekumpulan semut ini, dalam kumpulan dia akan mengangkut sisa-sisa makanan tu ke sarang dia. Okey, kemudian kita tengok contoh ulat. Okey, kita tak suka ulat kan? Ulat tu jijik lah kan? Betul. Okey, tapi ulat ni pun ada fungsi dia, ada faedah dia. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan ulat? Okay, sampah-sampah yang kotor, yang jijik tu, yang basi-basi tu, siapa yang meleraikannya? Okay, itu ialah fungsi ulat yang kita tak suka tu lah. Ulat-ulat yang kecil. Okay, contohnya penciptaan manusia. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Menunjukkan bukti kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu manusia diciptakan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Kita pergi kepada luar daripada planet bumi. Contohnya, pergerakan planet-planet di luar sana. Adakah berlanggar antara satu sama lain? Tidak. Tidak berlanggar. Itu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Bijaksana. Okey, baiklah murid-murid. Ustazah dah memberikan penerangan tentang Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Okey, Ustazah. Terusnya kita akan pergi kepada slot pengukuhan. Ustazah akan minta Ustazah Amira untuk bantu Ustazah. Okey. Okey, murid-murid lihat di paparan strobot yang berwarna oranye itu. Okey. Okey. Pengertian Al-Alim. Ya. Okey. Jadi kepada murid-murid yang jawab akan ada hadiah, Ustazah. Ya. Akan ada ganjaran. Jadi kena rebut dalam memberi jawapan. Okey, Ustazah Amira. Okey, nama Allah Al-Alim bermaksud apa? Sesuatu secara terperinci. Okey, tiada sesuatu pun tempat kosong daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Okey. Apa jawapan dia? Jadi ada dua tempat kosong, Ustazah Amira. Ya. Ya. Okey, siapa Maha yang nak jawab? mengetahui dengan tersembunyi. Ya. Okey, sila angkat tangan. Okey, siapa nak jawab? Okey, siapa tu? Naufal. Okey, Okey, silakan Naufal. Okey, Naufal. Angkat. Nama Allah Al-Alim bermaksud Allah apa? Okey. Naufal boleh baca balik sekali dengan jawapan. Boleh, Naufal? Nama Allah
Maksud Allah Maha mengetahui setiap sesuatu secara terperinci. Okey, betul. Ya, ada. Tahniah. Maha mengetahui. Okey, yang Okey, pertama betul. Betul, mengetahui. Dan Okey. yang kedua pun dia jawab betul, terperinci. Okey. Dan yang terakhir, Okey, tiada sesuatu pun. Apa dia? apa jawapan dia, Naufal? Tersembunyi daripada pengatur. Tersembunyi. Ya. Betul, tahniah. Okey. Okey. Jadi saya bagi satu rama-rama lah. Boleh, ya, Tazah? Boleh. Okey, tahniah. Dekat Naufal. Tahniah, Naufal. Okey, tahniah Okey. Naufal. Okey, kita teruskan Ustazah Amira. Okey, ini adalah pengertian yang kedua. Pengertian Al-Hakim. Ya. Okey. Tazah, tadi untuk Naufal berapa markah kita nak bagi? Kita bagi Ya. dia 10 markah. Okey, 10 markah untuk markah. Naufal. Tahniah, Naufal. Okey, soalan yang kedua. Okey. Nama Allah Al-Hakim bermaksud tempat kosong, mencipta dan mentadbir alam ini. Setiap ciptaannya mengandungi hikmah tempat kosong. Ya, okey. Siapa nak jawab? Sila angkat tangan. Okey, Ain. Laju Ain angkat Ain. tangan. Laju Terbaik, Ain Ain. angkat tangan. Bagus. Okey, Ain, silakan. Nama Allah Al-Hakim bermaksud Allah Maha Bijaksana mencipta dan mentadbir alam ini. Okey, Okey. pandai. Maha bijaksana. Ya, Okey. betul. Okey, yang kedua. Setiap ciptaannya mengandungi hikmah, faedah dan tujuan. Ya. Faedah dan tujuan. Okey. Faedah dan tujuan, betul, Ain. Disebabkan Ain Tahniah. pakai baju warna merah jambu, saya bagi rama-rama merah jambu Ya, juga. okey. Kita bagi 10 markah juga. 10 markah Ya. untuk Ain. Okey. Seterusnya, Ustazah. Baiklah, kita teruskan lagi dengan dalil nakli Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Bolehkah kalau Ustazah nak minta Luqman tolong bacakan? Boleh, Ustazah? Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alimun hakim. Surah An-Nisa ayat 26. Maksudnya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Betul ke, Ustazah? Betul, sadaqallahul azim. Okay, terima kasih Luqman. Sama-sama, Ustazah. Jadi Ustazah harap semua murid dapatlah mengetahui dan maklum tentang dalil Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Hakim. Seterusnya kita lihat lagi tentang apakah bukti Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Kita tengok bukti yang pertama iaitu rezeki, jodoh, ajal dan maut setiap manusia. Antara bukti Allah Al-Alim, Maha mengetahui ialah Allah Ta'ala tahu berapa banyak rezeki yang awak akan dapat di dunia ini. Allah Ta'ala tahu jodoh kamu, kamu akan kahwin dengan siapa. Allah Ta'ala tahu bila ajal kamu, bila kamu akan mati. Dan Allah tahu macam mana awak akan mati atas asbab apa, kemalangan ke. Okey. Dan kita lihat bukti Allah Maha mengetahui yang kedua, yakni Allah mengetahui semua perkara di langit dan di bumi. Yang ini Ustazah telah perincikan tadi di dalam pengertian. Apa saja yang ada di langit dan di bumi semuanya berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu pun yang terlepas daripada sekecil-kecil, sehalus-halus benda itu sehinggalah sebesar-besar dia. Dan kemudian kita lihat perkara yang akan terjadi pada masa akan datang. Contohnya, kejap lagi awak nak buat apa? Awak hari ni awak akan buang air besar berapa kali? Buang air kecil berapa kali? Awak makan berapa kali? Berapa banyak awak makan? Semua tu Allah Ta'ala dah tahu dah. Semua tu berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian, bukti Allah Maha mengetahui yang seterusnya ialah perkara syurga dan neraka. Kita tahu ke bagaimana keadaan sebenar syurga dan neraka? Kita tak tahu. Betul, Tetapi semua itu di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baiklah, kita teruskan lagi dengan bukti Allah Al-Hakim. Allah Maha Bijaksana. Yang pertama, menciptakan manusia. Okey, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Bijaksana kerana menciptakan kita. Adakah orang lain, makhluk lain yang berjaya mencipta manusia? Tak ada, Ustazah. Tak ada. Hanya Allah Ta'ala saja yang Maha Bijaksana. Kemudian, air laut yang tidak bercampur tawar dan masin. Bila kita lihat pertemuan di hujung antara air sungai dan air laut tu, tiada percampuran antara air tawar
dan air masin. Semuanya itu dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya air laut yang pasang dan surut. Air laut ada kalanya pasang, bila pasang air itu akan naik ke darat. Banyak sikit. Bila air itu surut dia jauh hilang ke dasar laut. Betul. Tengok. Okey, kemudian kita lihat cap jari manusia tidak sama. Okey, cap jari kita ada berapa banyak manusia daripada zaman dulu sampai sekarang? Ada ke cap jarinya sama? Boleh tertukar-tukar ke? Tak ada. Itu buktinya Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Dan yang terakhir sekali menciptakan siang dan malam. Okey, siang terang, tak adalah sentiasa siang aja. Ada waktu siang, ada waktu malam. Siang kita bekerja, belajar sungguh-sungguh. Okey, malam kita berehat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baiklah Ustazah dah terangkan pun tentang bukti Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Sekarang Ustazah ada aktiviti pengkuhan untuk murid-murid. Okey, Luqman mungkin boleh tolong Ustazah cabut satu. Okey, saya ambil satu Ustazah. Okey, cabut satu. Okey. Okey, mungkin boleh tolong bacakan. Okey, saya bacakan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui rezeki, jodoh, ajal dan maut setiap manusia, Ustazah. Okey, siapa murid yang nak tolong jawab? Okey, sila angkat tangan. Sila angkat tangan. Okey, siapa nak jawab? Okey, ada Hani. Hani Edrina. Okey. Okey, contoh itu menunjukkan bukti Allah Al-Alim ataupun Al-Hakim. Ya. Al-Alim. Al-Alim. Alim. Betul, Ustazah? Betul ke? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui rezeki, jodoh, ajal dan maut setiap manusia. Bukti Allah Al-Alim. Okey, betul. Tahniah. Okey, tepuk sikit untuk Tepuk kawan kita, sikit. Hani. Okey, bolehlah kita bagi satu ganjaran. Okey. Okey, kita nak Berapa bagi markah, Ustazah, untuk Hani? 10 markah. Okey, tahniah Hani. Tepuk sikit untuk kawan kita. Okey, mungkin boleh cabut lagi. Okey. Okey. Sekejap saya cabut dulu. Ha? Kita lihat. Okey, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua perkara di langit dan di bumi. Okey, siapa nak jawab? Sila angkat tangan. Saya. Okey, Sarah Dayana. Saya. Sarah Dayana nak jawab apa? Al-Alim. Allah Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Ya, betul. Ustazah. Okey, baik. Okey, kita akan bagi satu token untuk Sarah. Berapa markah untuk Sarah? 10 markah. Ya, Okey, tahniah Sarah dan juga Hani. ganjaran. Baik Ustazah, kita nak belajar banyak lagi dengan Ustazah Amira dan juga Ustazah Rahmah. Okey. Tetapi kita nak rehat seketika. Boleh Ustazah? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot tahap 1. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Luqman Hakim, juga Ustazah Rahmah dan juga Ustazah Amirah dalam slot tahap 1. Baiklah, kita nak sambung aktiviti kita berkenaan bukti Allah Al-Alim dan juga bukti Allah Al-Hakim. Betul Ustazah Rahmah? Betul. Okey, jadi saya ambil dua lagi Ustazah dari kotak yang sini pula lah. Okey, kita ambil satu. Baik, saya bacakan. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana adanya air laut yang pasang dan surut. Okey, siapa nak tolong jawab? Angkat tangan. Okey, Adam Rafael. Okey, Rafael. Okey. Okey, di belah mana Rafael? Al-Hakim. Al-Hakim. Hakim, betul. Okey, betul Ustazah? Tahniah. Okey, tahniah 10 Rafael. 10 markah untuk Rafael. Okey, 10 markah untuk Rafael. Baik. Dan Seterusnya. ada Okey. satu lagi. Kita ambil kotak sini lagi. Ya. Kita lihat. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana terjadinya air laut yang tidak bercampur tawar dan masin. Apa okey. tu, Ya. Siapa tu? Okey. nak jawab? Adilia, Sarah Adilia. Okey. Okey. Al-Alim atau Al-Hakim? Sarah Adilia.
Al-Hakim. Al-Hakim. Tahniah. Okey, tahniah 10 kepada markah juga. Sarah Adilia. Bermakna ke-6 murid kita sudah ada ganjaran Ustazah. Jangan lupa letak Jangan tau. lupa letak reward ganjaran. Okey, saya letak dahulu. Okey. Bukti Allah Al-Hakim ini. Baik Tazah. Seterusnya Tazah, Amirah. Okey, baiklah. Kita tunggu Abang Hakim letak dulu. Okey, satu rama-rama untuk Sarah dan juga satu rama-rama hijau lah kita bagi untuk Rafael. Okey. Semua dah seri dah. Ya. Seorang satu setakat Seorang ni. satu setakat ni. Tahniah buat semua pelajar. Okey Tazah, Okey, Amirah. alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Rahmawati di atas penerangan. Ustazah Rahmawati telah menerangkan apakah maksud pengertian Allah Al-Alim, Allah Al-Hakim dan juga bukti-bukti Allah Al-Alim dan juga Al-Hakim. Baiklah, sekarang ni Ustazah akan menerangkan tentang apakah pula kesan beriman dengan Al-Alim dan Al-Hakim. Ya. Dan kita dah belajar apa bukti dia, apa pengertian dia. Bila kita dah, orang cakap kita tahu maksud-maksud nama dia. Jadi, kita akan menerangkan pula kesan. Apa kesan dia bila kita beriman dengan Al-Alim dan Al-Hakim. Kita percaya nama Allah itu Al-Alim dan Al-Hakim. Okey. Kesan dia ada 4. Yang pertama, mentaati perintah Allah. Bila kita tahu, kita akan taat perintah Allah. Yang kedua, berusaha meningkatkan ilmu. Kita tahu Allah tu maha bijaksana, Allah maha mengetahui dan sebagainya. Jadi kita meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Okey? Dan seterusnya, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dan yang terakhir, redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Okey. Kita dah tahu mentaati perintah Allah. Kita dah tahu macam mana kita nak berusaha untuk tingkatkan ilmu. Kita dah tahu macam mana nak mensyukuri nikmat Allah. Kita dah tahu juga redha dengan ketentuan Allah. Okey, tapi macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak mengamalkannya? Okey. Kita tengok mentaati perintah Allah. Macam mana nak taat perintah Allah? Kita melipat gandakan. Melipat gandakan apa? Melipat gandakan amalan kita. Ya. Kan? Bukan melipat gandakan duit, bukan melipat gandakan rumah semua. Yeah. Tapi melipat gandakan amalan kita. Amalan apa? Amalan kebaikan kita. Ya. Melipat gandakan solat kita, puasa kita, bersedekah kita. Betul. Mungkin dulu kita sedekah RM10, Ya. tambah jadi RM20 Tazah. Ya, betul. Okey, seterusnya menjauhi maksiat. Ya. Menjauhi maksiat, tidak kiralah apa saja maksiat yang tu kita jauh. Kita pergi, kita jangan pergi tempat-tempat yang maksiat ni. Dah tahu tempat tu Allah larang, jangan kita pergi. Ya. Okay? Dan seterusnya, macam mana kita nak berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan? Okey, iaitu macam mana? Belajar. Okay, belajar ilmu bermanfaat. Kalau kita tak belajar, macam mana kita nak meningkatkan ilmu? Betul. Belajar tu macam mana? Baca buku, membaca jurnal-jurnal. Ya. Kan, kamus-kamus ke apa, ada buku baca. Betul. Tonton Didik TV. Ya, betul. Dengan menonton Didik TV pun satu cara untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Ya. Dengan adanya sains, matematik, kan? BBSM, pengangkat, semua ada dekat Didik TV. Ya. Itu pun salah satu juga cara. Betul. Okey. Seterusnya, tekun dan bersungguh-sungguh. Macam mana kita nak tekun dan bersungguh-sungguh ni? Okey, kita baca buku contohnya. Bukannya baca buku sambil tengok telefon. Betul. Okey, kita baca buku sambil tengok telefon. Fokus ke? Tak fokus Tazah. Tak. Baca buku. WhatsApp je lah. Baca buku. Betul. Facebook je. Betul. Kan? Okey, baca buku khusyuk dengar. Pasang zikir ke apa ke biar kita tenang. Ya. Okey. Okey, macam mana pula mensyukuri nikmat Allah? Okey. Guna nikmat dengan sebaik-baiknya. Macam mana guna nikmat sebaik-baiknya? Contohnya, Allah memberikan kita rezeki makanan. Ya. Dengan macam mana? Menghantar, jiran hantar makanan kat kita. Okey, jiran hantar makanan, hantar kuih-muih. Sedap. Sedapnya tu. Hantar cekodok. Sedap. Nampak je cekodok. Ya. Tapi nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita guna. Macam mana? Kita makan, kita habiskan. Bukannya, alah, biarlah cekodok je pun. Tu, lama tu tak makan, kita buang. Membazir.
kita tak mensyukuri nikmat Allah Taala. Ya, betul. Cuba kita fikirkan macam mana orang yang susah, kan? Makan nasi ikan kering. Kadang-kadang makan nasi dengan garam je. Siannya. Kesian kan? Betul. Diorang lebih mensyukuri nikmat Allah kalau ada orang bagi rezeki dekat mereka. Betul. Diorang memang suka. Tapi kita yang mampu ni tak salah mensyukuri nikmat Allah. Betul. Contoh seterusnya, contohnya lah kita beli makanan, kita beli sayur, ikan. Kita masak-masak. Alamak, tu masak lebih hari ni. Tak salah kita pergi bagi dekat jiran kita. Betul, berkongsi Ustazah. Berkongsi rezeki. Betul. Kita syukur dengan nikmat Allah bagi dengan berkongsi rezeki dengan jiran tetangga kita. Ya. Kalaulah kita ni bersifat tamak, haloba, okey, bayangkan dah goreng ikan, ada 5 ekor. Ikan siakap. Banyak. Dah besar-besar tu. Siakap. Siakap apa? Siakap 3 rasa. Oi, sedap. Sedap Kan? Lepas tu, tak naklah bagi jiran. Sebab apa? Kedekut. Ya. Kan? Kedekut ni. Amalan dekat diri kita ni kedekut. Makan seekor, ya Allah kenyangnya. Betul. Tinggal lagi 4. Tinggal lagi 4. Betul. Lepas tu buat apa? Dalam tong sampah. Membazir. Mensyukuri tak nikmat Allah? Tidak, Tak, Ustazah. Luqman. Berarti kita tak syukur dengan nikmat Allah tu. Tapi seandainya kita beri jiran seekor, jiran sebelah sini seekor, kan? InsyaAllah rezeki kita yang lain akan bertambah. Yeah. Seterusnya, macam mana? Memelihara alam. Kita macam mana nak pelihara alam? Macam mana? Kita tanam pokok. Betul. Kan ada pokok-pokok, janganlah pula kita pergi buang pokok tu, cabut ke. Betul. Kan? Kita tanam, kita pelihara alam kita. Ya. Seterusnya, jangan bakar sampah merata-rata. Kan? Sekarang ni ozon kita semakin nipis. Sebab apa? Pembakaran berleluasa. Betul. Dan Kesian. satu lagi Ustazah, orang suka buang sampah dekat sungai, Ya, dekat betul. laut. Ya, betul. Itu salah. Ya. Dan sekarang ni kita tengah pakai mask. Betul tak? Betul. Mask kita yang kita pakai ni, kita jangan buang merata-rata. Kita kena buang dalam tong sampah. Untuk memelihara alam sekitar kita. Bayangkanlah ya murid-murid di rumah, okey, di Google Meet, awak seekor ikan ataupun penyu. Okey, berenang, masuk benda dalam mulut. Masuklah botol ke, plastik sampah ke. Nak makan tak? Tak nak. Betul. Kan? Betul. Diorang tak boleh nak hadam. Itu yang menyebabkan diorang mati. Sebab itu kita jangan buang sampah merata-rata. Jangan buang sampah dalam sungai. Peliharalah alam sekitar. Jadi kalau ada sampah, buang pada tempatnya. Macam tong sampah. Tong sampah. Diorang akan ada pusat pelupusan dia. Betul. Diorang akan bakar sampah tu. Dia akan ada cara dia lah. Kalau kertas, ada diorang kita semula jadikan kertas balik. Okay. Macam mana pula kita nak redha dengan ketentuan Allah? Ini kita tengok. Bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Betul. Okay, setiap apa yang berlaku dekat kita ni, tak kiralah kita ni kena macam mana pun, mungkin sakit ke, tiba-tiba dapat keputusan peperiksaan gagal ke satu mata pelajaran, kita kena redha. Sebab kita kena yakin apa yang berlaku itu ada hikmah dia. Betul. Kita bersangka baik dengan Allah. Mungkin Allah tak bagi aku macam ni, Allah akan bagi aku yang terbaik. Betul. Yang lebih baik. Setiap kepayahan, setiap kesusahan, ada kemanisan di akhirnya. Ya, betul. Macam kalau boleh saya bagi contoh Ustazah lah, kadang-kadang kita nakkan sesuatu Ustazah, kita nak permainan tu tapi kita tak dapat permainan tersebut. Mungkin Allah nak ganti yang lebih baik. Betul ke Ustazah? Mungkin kita dapat yang besar lagi. Ya. Kan? Kita nak beli kereta idaman tapi tak dapat. Tak ada duit ni. Tiba-tiba Allah nak bagi kita menang hadiah kereta. Ya Allah, dapat ya kereta Tuhanku. juga. Ya, dapat kereta juga. Kan? Faham? Walaupun tak mungkin kereta idaman, silap-silap kita nak potong saga dapat BMW. Siapa nak kan? Sebab itu kita kata kita kena bersangka baik dengan Allah Taala. Okey, dan seterusnya sabar dengan ujian Allah. Kita kena sabar. Kalau kita sakit, kita kena sabar, kita kena redha. Sebab apa? Sakit itu adalah penghapus dosa. Kita tak tahu kecil mana dosa yang kita buat. Tapi bila kita sakit, ya Allah ya Tuhanku, kita akan ingat Allah.
Betul. Kita akan berdoa, ya Allah ya Tuhanku, ampunkan aku, kan? Kita kena berdoa. Dengan berdoa kita ingat Allah. Ya. Sebab itu sabar dengan ujian Allah. Kalau kita bersabar dengan ujian ni Ustazah, ada pahala tak Ustazah? Adalah. Dan juga Allah suka manusia umat yang penyabar. Okey? Baiklah. Baik. Ustazah dah beri penerangan kepada pelajar-pelajar, beri penerangan kepada murid-murid di Google Meet, di rumah. Ustazah harap murid-murid faham apa kesan-kesan beriman dengan Allah Ta'ala. Baiklah. Ustazah ada game. Okey. Bagaimana murid-murid kita nak main tak permainan? Okey, siapa nak main game buat thumbs? Ya, buat macam ni. Buat macam ni. Nah, Ustazah. Okey. Okey, baiklah. Murid-murid nampak tak jawapan yang Ustazah buat dekat tepi tu? Okey, Ustazah nak murid-murid pilih mana satu tempat dia dekat tempat kosong yang Ustazah buat tu. Okey. Okey, siapa nak jawab, angkat tangan. Okey, sila angkat tangan. Siapa yang nak jawab? Okey, Sarah macam nak jawab je Sarah? Sarah Dayana tadi? Sarah? Ada segan-segan nak angkat tangan tadi. Itulah macam ni angkat dia. Okey, siapa tu Ain? Okey. Kita bagi Ain dulu. Okey, Ain nak pilih yang mana? Nak pilih yang atas sekali yang warna kuning. Atas sekali warna kuning. Okey. Okey, menjauhi maksiat. Okey, menjauhi maksiat dekat mana tempat dia, Ain? Dekat mentaati perintah Allah. Mentaati perintah Allah. Betul ke? Betul. Okey, betul. Tahniah. Berapa markah, Ustazah? Ustazah bagi 10 markah dekat Ain. Okey, kita bagi rama-rama warna kuning. Rama-rama. Okey, Tahniah, seterusnya. Ain. Okey, seterusnya. Siapa angkat tangan tu? Rafael ke? Naufal. Okey. Naufal. Naufal nak pilih yang mana, Naufal? Warna oranye ada. Hijau bawah sekali. Warna hijau bawah sekali. Hijau bawah Okey, sekali, Rahmat. okey. Apa? Sabar dengan ujian Allah. Dekat mana tempat dia, Naufal? Di kolom mana? Di kolom mana? Redha dengan ketentuan Allah. Redha dengan ketentuan Allah. Betul. Okey, Tahniah. betul. Berapa markah Ustazah? Untuk 10 markah juga. Okey. Dan kita Next, bagi rama-rama seterusnya. hijau Siapa nak untuk jawab? Naufal. Okey, Ustazah nak Hani Edrina lah jawab. Okey, Hani, mana jawapan Hani? Hani nak pilih yang mana? Warna hijau. Warna hijau juga. Okey, Okey. tekun dan berusaha. Apa jawapan dia? Dekat kotak mana? Dekat kotak berusaha meningkatkan ilmu. Betul. betul. Tahniah. Terbaik. Next, seterusnya Ustazah nak Sarah. Sarah Edilia. Sarah Edilia. Okey. Sarah Adilia nak yang mana? Okey, pilih yang mana? Kuning ada, biru Warna ada. kuning. Kuning, okey. Okey, bersangka baik. Yang mana satu, Sarah? Kotak mana? Redha dengan ketentuan Allah. Redha dengan ketentuan Allah. Okey, Betul, Ustazah? Ustazah nak Abang Lokman, pilih Ya. satu. Okey, jap saya bagi dulu ganjaran untuk Sarah. Okey, saya pilih guna nikmat sebaik-baiknya. Guna nikmat sebaiknya. Dekat mana? Kotak mana, abang? Okey, mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah. Betul. Okey. Okey, Ustazah nampak Rafael angkat tangan. Boleh pilih Rafael nak kotak mana? Okey, Rafael. Pilih warna oranye ada, biru ada. Okey, Rafael pilih mana Rafael? Warna apa? Merah. Biru warna bawah. biru Okey. bawah. Okey, memelihara alam. Yang mana satu memelihara alam? Okey, di kotak yang mana? Di kotak yang mana? Mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri semangat nikmat jawab Allah. tu. Mensyukuri Ya, nikmat Allah. Bagus. baik. Terkejut abang Dik. Terkejut. Okey, pandai. Ustazah Rahmawati. Ustazah Rahmawati boleh ambil satu tak? Okey, yang Mana terakhir ya. satu kotak dia. Lagi dua. Lagi dua. Okey. Okey. Saya nak ambil satu. Okey, satu. Belajar yang mana satu? ilmu yang bermanfaat. Okey, dekat mana Ustazah? Berusaha meningkatkan Ya. ilmu. Pandai. Dan yang terakhir, melipat gandakan amalan mestilah di kotak. Mentaati perintah Allah. Alhamdulillah. Tahniah semua pelajar-pelajar di Google Meet kerana dapat menjawab dengan betul. Maksud dia fokus. Dia Dalam fokus. kelas kita. Betul. Okey, tepuk sikit untuk diri sendiri, murid-murid dalam talian kita.
Okey, baik. Jadi banyak lagi yang ingin kita belajar bersama dengan Ustazah Amirah dan juga Ustazah Rahmah. Tetapi kita nak rehat seketika. Boleh Ustazah? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot tahap 1. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot tahap 1. Baiklah, kita sudah berada di penghujung kelas. Sekarang kita nak dengar pula rumusan dari murid-murid dalam talian kita. Ustazah nak pilih siapa? Adik Nur Hani Edina akan membuat sedikit rumusan tentang tajuk pembelajaran kita hari ini secara keseluruhan. Silakan Adik Hani. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan belajar tentang sifat Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Kita hendaklah beriman dengan mensyukuri segala nikmat yang diberikan. Sentiasa melipat gandakan amalan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita wajib beriman kepada Allah itu Al-Hakim dan juga Al-Alim. Betul. Dengan kita mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Okey, betul. Ustazah Amirah, bagaimana prestasi murid-murid dalam talian kita? Alhamdulillah, tadi kita dah nampak murid-murid kita menjawab setiap soalan dengan betul. Okey, apa yang Ustazah tanya, saya tanya, Ustazah Rahmawati tanya, semua anak murid kita boleh jawab. Dan bintang kita pun, dekat cartabot kita pun, murid-murid jawab dengan baik. Ya. Okey, jadi Ustazah akan bagi 10 bintang dekat semua murid-murid. Banyak tu. Okey, tahniah kepada murid-murid dalam Bagi talian semangat kita. lagi pada murid-murid. Tepuk sikit untuk dia sendiri. Ya, tahniah. Tahniah. Okey. Baik, jadi itu prestasi murid-murid dalam talian kita. Bagaimana pula rumusan dari Ustazah Rahmah? Okey, baiklah murid-murid, hari ini kita telah mempelajari banyak perkara. Kita dah tahu apa itu Allah Al-Alim, Allah Al-Hakim, bukti Allah Al-Alim dan Al-Hakim, kesan beriman dengan Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Jadi, Ustazah harap murid-murid dapat mengamalkan semua yang kita pelajari pada hari ini dalam kehidupan seharian. Ustazah mahu murid-murid selepas ini menjadi murid, menjadi hamba Allah yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan beribadah, banyakkan berzikir. Bila kita melihat keajaiban, keagungan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebut Subhanallah, Betul. Allahu Akbar. Banyakkan berzikir. Kita juga hendaklah sentiasa memperbaiki diri kita dari semasa ke semasa. Kita juga hendaklah menghargai diri dan juga keluarga kita. Dan Ustazah, saya ada satu soalan Ustazah. Ya. Kadang-kadang ialah bila kita ni nak buat sesuatu, kadang-kadang benda tu benda yang ialah jahat, yang orang tak suka. Ya. Jadi kita rasa tak apalah, orang tak nampak, buat dalam bilik. Jadi adakah dalam bilik pun Allah tahu, Ustazah Rahmah? Allah Ta'ala pasti tahu kerana pengetahuan Allah Ta'ala tiada batasan. Walaupun di dalam gelap, walaupun awak bersembunyi dalam kotak, awak jauh bergali lubang, jauh ke dalam tanah pun, semua setiap perbuatan Allah, semuanya berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada yang terkecuali, tak ada yang tertinggal. Semuanya Allah tahu. Ya, jadi di mana pun kita berada, kena jaga-jaga, jangan buat sebarang kemaksiatan. Baik Ustazah, di manakah murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan? Okey, baiklah, untuk latihan pengukuhan, murid-murid boleh dapati daripada laman Sesawang Delima, iaitu sumberku. Nanti anak-anak murid bolehlah akses di situ semua bahan pembelajaran pada hari ini, insya-Allah. Okey, jadi kepada murid-murid boleh dapatkan bahan latihan tersebut di bahan KPM
perkasaku dalam laman web yang telah dituliskan di kaca TV kita, Ustazah. betul. Dan di situ kita boleh kukuhkan lagi pengetahuan kita khususnya tentang yang kita belajar pada hari ini, iaitu Al-Alim dan juga Al-Hakim. Baik Ustazah, jadi kita pun sudah berada di penghujung. Mungkin sedikitlah orang kata kata-kata akhir nasihat Ustazah untuk murid-murid dalam talian kita dan murid-murid yang menonton di rumah. Okey, baiklah murid-murid, Ustazah nak awak sentiasa melakukan anjakan paradigma di dalam hidup, sentiasa positif. Yakinlah kerana setiap perbuatan yang kita buat di dalam dunia ini insya-Allah mendapat ganjaran yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan Tuazah Amira? Baiklah, Ustazah harap murid-murid di rumah dan di studio sentiasa meningkatkan amalan untuk mendapat keredaan Allah. Okey, baik. Jadi terima kasih kepada Ustazah Amirah dan juga Ustazah Rahmah yang sudi bersama dengan kita pada hari ini dan juga murid-murid dalam talian dan anda yang menonton dari rumah. Baik, kita nak akhiri kelas kita pada hari ini dengan lagu Ustazah. Okey, persembahan Ustazah kita dengan murid-murid dalam talian. Jom sama-sama kita saksikan. Didik TV KPM